Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amelio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Yang mulia Setiausaha tetap, Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha tetap, pengarah-pengarah perwakilan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Sarif Hidatullah bin Iskandar untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarijuhu bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwata illa billah. Bismillah ala dinina wa anfusina. Bismillah ala ahlina wa amwalina. Bismillah ala kulli syai'in a'tana rabbuna. Bismillah khairil asma'. Bismillah rabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi dah. Bismillah iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bi zil 'izzati wal jabarut wa ihtasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al hayyil ladzi la yamut.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر أمراض خصوصا وباء كوفيد-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Sabtu 2 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 9 Oktober 2021 Masihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmat Allah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 67 tahun yang merupakan kes 6779. Kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Manakala punca kematian bagi kes 7068 yang sebelum ini masih dalam siasatan telah disahkan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allah yarham dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada hari ini, sebanyak 135 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan. Dan ini membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 8,599 orang. Terdapat 42 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif sebanyak 156 kluster, sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. 2 daripada kluster baru ini ialah kluster Adenin Works and Engineering Sendirian Berhad dan kluster Tendril International Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan.
Manakala satu lagi kluster adalah berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Sangkurung pada 8 Oktober 2021. Dalam pada itu, terdapat 43 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 191 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 6,368 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,168 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 32 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,191 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 398,274 ujian. Pada 8 Oktober 2021, sebanyak 636 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, sebanyak 324,564 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 71.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 208,741 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 46% daripada jumlah penduduk negara. Hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam, semasa larangan keluar daripada jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 36 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan tanda compound. Orang ramai adalah diingatkan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan demi memulihkan semula keadaan negara terjangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan penularan wabak COVID-19 di negara ini, khususnya kepada sukarelawan-sukarelawan kesihatan. Segala jasa dan pengorbanan dari segi tenaga, masa, titik peluh maupun harta benda adalah sangat dihargai. Untuk makluman orang ramai, pada masa ini terdapat 260 pegawai dan kaki tangan kerajaan, 92 sukarelawan kesihatan, 105 pegawai perubatan dan jururawat dari sektor swasta, dan yang telah bersara sedang berkhidmat sebagai sukarelawan di pelbagai fasiliti dan menjalankan pelbagai tugas tertentu. Jumlah ini tidak termasuk jumlah sukarelawan yang diuruskan oleh pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di sini saya ingin mengalu-alukan orang ramai yang ingin dan bersedia menyumbangkan tenaga kepada usaha kerajaan mengawal penularan COVID-19 untuk mendaftar sebagai sukarelawan dengan menghubungi talian 7455-109. Sesiapa yang mendaftar sebagai sukarelawan akan ditempatkan untuk bertugas di kawasan yang selamat dan kurang berisiko bersesuaian dengan kemahiran sukarelawan berkenaan. Sekian, terima kasih. CAM, iaitu COVID-19 Holding Area Mahat, merupakan salah sebuah kemudahan pengasingan di negara Brunei Darussalam bagi pesakit-pesakit yang disahkan positif dan ianya terletak di daerah Tutong. Secara keseluruhan, CAM boleh memuatkan 921 katil. Pengurusan dan pentadbiran CAM ini adalah atas kerjasama pelbagai agensi termasuk sukarelawan. CAM terbahagi kepada zon merah, iaitu kawasan pesakit ditempatkan, dan zon hijau, iaitu kawasan operasi yang jauh dari kawasan pesakit ditempatkan. Hanya petugas-petugas berkenaan sahaja yang diaturkan untuk bertugas di zon merah. Sukarelawan yang berminat untuk bertugas di CAM hanya akan ditugaskan di zon hijau sahaja.
is to track down patient movements, preparing clinical management such as swabbing list and discharge list. My task is to print out barcode sticker. It is needed to label the specimen. Menyediakan peralatan alat saringan kepada swabber dan pesakit. Adalah untuk memastikan pengurusan fasiliti berjalan dengan lancar. Kita dialu-alukan untuk menyertai sukarelawan kesihatan. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Situasi semasa pandemik COVID-19 yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan kadar kes positif harian di negara kita ini masih lagi di tahap yang membimbangkan. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama serta nasihat Kementerian Kesihatan juga akan berterusan memberi perhatian berat kepada kesejahteraan dan keselamatan warga pendidikan. Sehubungan dengan itu, merujuk permakluman yang dibuat semasa sidang media pada hari Isnin 27 September 2021 mengenai penjadualan semula tarikh penilaian sekolah rendah atau PSR bagi tahun 2021, Kementerian Pendidikan telah menilai semula cadangan untuk mengadakan penilaian sekolah rendah bagi tahun 2021 yang dijadualkan berlangsung pada 15 November 2021. Ini adalah berikutan situasi penularan pandemik COVID-19 yang masa ini masih membimbangkan serta mengambil maklum langkah-langkah baru yang diambil oleh agensi-agensi kerajaan yang lain dalam usaha memutuskan rangkaian dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan para pelajar kita ini, khasnya pelajar tahun 6 yang mana bagi tahun 2021 ini terdapat 6,151 pelajar berada pada tahun 6 dan akan mengikuti peperiksaan penilaian sekolah rendah. Bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pelajar serta tenaga pengajar, Kementerian Pendidikan, Kementerian Ahli-Wal Ugama dan sekolah-sekolah swasta, pihak Kementerian Pendidikan telah membuat penilaian secara menyeluruh dengan mengadakan penilaian risiko dan mengadakan kaji selidik kepada para ibu bapa dan penjaga pelajar serta para guru tahun 6 dalam mengendalikan peperiksaan ini dengan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan para pelajar serta tenaga pengajar yang terlibat. Melalui penilaian ini dan mengambil kira keselamatan serta kesejahteraan para pelajar, dimaklumkan dengan titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa penilaian sekolah rendah bagi tahun 2021 yang dijadualkan bermula pada 15 November 2021 ini untuk dilaksanakan secara kaedah alternatif iaitu School Assess Mark atau SAM. Kaedah School Assess Mark atau SAM ini merangkumi merkah pelajar-pelajar sepanjang tahun 2021 yang dicatat melalui penilaian kendalian sekolah atau School Based Assessment. Pihak sekolah akan menyediakan portfolio untuk setiap pelajar. Portfolio berkenaan mestinya mengandungi dua jenis substantial work pelajar. Jenis-jenis substantial work adalah seperti berikut. 1. Penilaian, ujian, peperiksaan menggunakan kertas soalan peperiksaan lalu yang lengkap mengikut jumlah komponen mata pelajaran. 2. Kombinasi soalan-soalan yang diambil dari kertas peperiksaan yang lalu mengikut format kertas soalan PSR yang lalu. 3. Kertas soalan ujian kelayakan. 4. Kombinasi kertas soalan topical test. Pemilihan jenis tugasan yang akan dimasukkan dalam portfolio ini adalah tertakluk kepada ketetapan pihak sekolah masing-masing. Pihak Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan, Jabatan Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pendidikan Swasta bersama pihak Kementerian Ahli-Wal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam akan menyelaraskan pemberigaan dan perincian pelaksanaan School Assess Marks ini dengan pihak sekolah, guru-guru yang berkenaan dan juga ibu bapa serta penjaga pelajar. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan akan memastikan nilai dan integriti penilaian SAM ini adalah adil, sah dan saksama
di mana penilaian SM akan melalui proses quality assurance atau jaminan kualiti. Di kesempatan ini, Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua warga sekolah, khasnya guru-guru, ibu bapa, penjaga, di atas sokongan dan kerjasama dalam memastikan kelancaran pembelajaran pelajar-pelajar khasnya yang menghadapi penilaian sekolah rendah atau PSR bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, soalan diajukan pada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Alhamdulillah, rakyat menyambut baik usaha kerajaan melaksanakan operasi pulih yang sebenarnya membentuk masyarakat untuk lebih berdisiplin dan sama-sama membantu mengekang penularan COVID-19. Walau ada pro dan konsnya, apa yang penting buat masa ini, usaha untuk membantu mengurangkan kos biaya rawatan pesakit COVID di negara kita ni, di samping memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat lebih terkendali. Dalam hal ini, apa kiranya jika operasi pulih ini dilanjutkan sehingga penghujung bulan Oktober, yang diharap adalah untuk benar-benar mengawal jumlah jangkitan. Dan dalam pada itu, kiranya jika tempoh pelanjutan operasi pulih ini diberikan awal, sudah pasti ianya akan memudahkan serta memberi ruang untuk segenap sektor perkhidmatan awam dan swasta bagi menghadapkan senarai kebenaran critical workers di agensi masing-masing. Mohon pencerahan Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan tadi. Seperti mana kita ni sudah umumkan, ini operasi pulih ni mulai dari 4 hari bulan Oktober hingga 17 hari bulan Oktober. Jadi satu cubaan, satu strategi kita ni akan mengurangkan jumlah jangkitan COVID-19 ni. Pada masa ni kita ni sudah lihat sudah 5-6 malam sudah kita ni mulai strategi ni. Apa hasil dari operasi pulih ni nanti akan dibawa ke Jawatankuasa sekarang kita ni sama-sama membincangkan. Jadi perlukah kita ni memanjangkan lagi memang waktu kita ni umumkan strategi ni, kerana kita ni bagi peluang 2-3 hari saja untuk orang ramai buat persediaan atau itulah because keputusan atau baru juga mendapatkan keputusan dari Jawatankuasa. Tapi insya-Allah kalau sekiranya ada akan dilanjutkan lagi, insya-Allah akan diumumkan lebih awal lah, seperti mana yang dicadangkan itu, supaya orang ramai, especially yang critical frontliner itu dapat buat persediaan awal ataupun kalau ada keperluan untuk memohon kebenaran untuk bergerak waktu yang dari pukul 8 sampai pukul 4 tu. Jadi dapat dirang memohon lebih awal daripada macam sebelum inilah. Jadi insyaallah diucapkan juga terima kasih kepada orang ramai yang diberikan kerjasama dengan kerajaan, sama-sama kita ni mengatasi isu ni lah. Memang ada sebelum ni kita ni kanya bagi notis 2-3 hari, atau kira bukannya sengaja lah, tapi kalau insyaAllah yang akan datang ni akan diumumkan lebih awal lagi lah, sedapat-dapatnya insyaAllah. Ya, apa yang penting kita ni mesti dulu menghasilkan strategi barulah kalau melihat pencapaian kita ni dalam 2 mingguan ni. Tapi sebelum itu Jawatankuasa akan bincangkan lagi apa sekiranya ada strategi baru ataupun diteruskan
yang strategi ini. Kita ni mesti lihat juga hasil dari 2 mingguan ni lah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Hadi James Sombong Routine, good afternoon to Yang Berhormat Datuk Mr. Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy, Yang Berhormat Datuk Minister of Health, Yang Berhormat Datuk Minister of Education. My question is for Yang Berhormat Datuk Minister Prime Minister Office. As today we have seen there's 36 violations for Ops Boleh. How can we further encourage people to stay at home when we are seeing every day there's still continue of violation? Terima kasih. Kalau kita ni lihat benar-benar bukannya seperti yang diumumkan dalam 5-6 malam ni, kita ni lihat lebih kurang 100 lebih orang kena denda sudah. Kalau dibandingkan dengan yang lain, kebanyakan orang kita ni berikan kerjasama. Kebanyakan yang pun sebenarnya dirang jalan-jalan, stay at home. Jadi ini sebahagian saja orang ramai ni yang kurang bekerja sama lah. Jadi sekali lagi dimohon di kerjasama dari orang ramai. Kita ni kan cuba dalam 2 mingguan ni, kalau dapat lihat kalau hasilnya dapat jumlah yang kita ni dapat kita ni turunkan. Jadi dengan sendirinya kapasiti kita ni di fasiliti kesihatan pun ada terlampau kira under pressure lah dah. Jadi kanya sekali lagi lah minta kerjasama dari orang ramai lah. Bangkali bangkali ada juga ada baiknya bangkali saya menerangkan dalam English lah. Bangkali ada orang ramai yang bangkali ada yang sebahagiannya tidak berapa faham bahasa Melayu. Bangkali I take this opportunity to emphasize again during this operasi Puleh, what we are trying to achieve is between for the 2 weeks from 4th of October until 17th of October, we are encouraging people to stay at home. We understand people need to work during the day. And after they work, they probably need to buy takeaway before they go home. So we give them some time. So once hopefully by 8 o'clock they would have done whatever they need to do and return home by 8 o'clock. If can be earlier, even better. And so we have seen that over before this 4th of October, we have seen a lot of disinfections is happening during this evening time when people gather together. They visit each other when they shouldn't be doing it, but they visit each other, even their relatives or their friends, and they even have barbecue. They even have social events. So which was announced at the beginning of this second wave that they shouldn't do it, but they still do it. You see, and especially during this time, and therefore we are restricting the movement. But at the same time, we don't want deprive people from the opportunity to go to work during the day, for those people who need to go to work. Okay, and also when they come back, they after work they need a bit of time to prepare for dinner and so on, or they need to buy takeaway, so we give them some time to do that. So once they done the business, they should go home, not necessarily at 8 o'clock in the evening. Now if possible, the earlier the better, sort out the business and go home. So therefore it's discouraging to see, there are still 170 over people over the last 5 nights. People get fined, and these are the people who got caught. We don't know whether there are other people who go around maybe not got caught. So the number of people could be more. So this is not helping the government's effort to try to contain this infection. So once again, I just want to reach out to the public, and we cannot do it without the cooperation of everybody. If we want to win this battle, we need to all work together. Whether you are a citizen, you are permanent residents, or you are foreigners living in this country,
everybody has a role to play to help us achieve this together. Otherwise, we will not be able to do it. So let's work together, and we'll continue to monitor in the next few days, and hopefully, we won't have many more of this, or we don't have anyone just go out in the evening, knowing already that this has been announced. They will be fined if you do it, and still people are moving around. So I think it's very discouraging. So it's not something that we want to see. So please, once again, for the public, to cooperate with. We all want to do this. Government, private sector, the general public, we all want to bring the number down, and so we all need to work together. Itulah barangkali untuk orang ramai sama-sama kita ni bekerja sama. Ini kira jumlah 100 lebih orang kena fine ni dalam 5 malam ni. Dapat kita ni cuba lagi berusahakanlah untuk bekerja sama ramai kita ni. InsyaAllah kita ni akan mencapai hasrat kita ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang yang berhormat Datuk Ranil Iskandar from Ranul Adidas. Ada soalan bagi yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ini dengan operasi Pulia, dengan strategi yang lain, kami berada pada sasaran yang untuk mencapai 80% vaksinasi sebelum akhir tahun. Adakah yang berhormat fikir ini adalah sasaran yang boleh dicapai? Terima kasih. Seperti mana tadi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan tadi, setakat ini seramai kira 46% telah daripada jumlah penduduk negara telah menerima suntikan 1 dos vaksin COVID-19, dan juga 71.6% daripada jumlah penduduk negara telah menerima suntikan 2 dos. Ini adalah berasaskan kepada jumlah penduduk dalam negeri 453,000 orang lah. Tapi seperti mana yang kita ni maklum, pada masa ini Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik sedang mengendalikan satu banci, dinamakan banci penduduk dan perumahan 2021. Dalam bancian ini, dari hasil daripada survey ini awal tahun ini, mungkin jumlah penduduk kita ni barangkali ada berkurangan dibandingkan dengan tahun lepas. Tahun lepas, tahun 2020, seperti saya kongsikan tadi, penduduk dalam negeri adalah 453,000. Itulah yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengira berapa jumlah peratus yang dapat sudah suntikan 1 dos dan 2 dos. Jadi kalau dari hasil banci Jabatan Perancang Ekonomi dan Statistik, mungkin penduduk kita ni ada menurun lah. Jadi lebih kurang 420,000. Ini ada atas sebab ada sebahagian orang barangkali pekerja dari luar negeri sudah balik, lagi kena ganti, ataupun juga dari sejak COVID ini, yang orang pekerja asing yang dibenarkan untuk masuk ke dalam negeri ada terhad lah, kita ni melimit lah. Mungkin so kalau kira ada berkira hari itu, kalau kita ni menggunakan asas 400,000 penduduk dalam negeri, jadi yang jumlah sudah menerima suntikan 1 dos
dan 2 dos percentage-nya ada lagi tinggi lah. So I think kira-kira ada kira yang kalau diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi ikut yang 2000 yang penduduk 2020 adalah 46%. Kalau kita ni menggunakan yang latest statistik ni, persentasenya meningkat lebih kurang 50% sudah mendapatkan 1 dos, dan yang sudah mendapatkan 2 dos 77%. Jadi masa ni masih lagi di finalize lah, ada sebenarnya lebih penduduk dalam negeri yang sebenarnya. Jadi kalau sekiranya kalau ikut latest estimate dari Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, so kira hampir sudah kita ni kan 80% lah yang bagi mana yang sudah menerima 1 dos vaksin COVID-19 ini. Jadi digalakkan supaya orang ramai yang siapa yang belum please come forward lah untuk mendapatkan suntikan secepat mungkin lah. Jadi insyaAllah kalau dengan kerjasama orang ramai, kita ni ramai mendapatkan suntikan lebih awal, mungkin kita ni dapat mencapai 80% lebih awal daripada ujung tahun ini. My final question is regarding apa yang Abang James was mentioning just now pasal anything measures or to discourage people to to break the rules. So the question is basically kalau masih ada macam meningkat the number of people yang macam violating, ada plans, ada rancangan untuk maybe naikkan fine? Mungkin mungkin kali sejak kita ni umumkan hari itu dengan mula-mula kita ni sebenarnya kan kita ni kan mohon kerjasama daripada orang ramai saja. Jadi sudah dipikir-pikir kali kalau indah kita ni mengadakan denda, orang ramai nak takut lah. Jadi ini sudah walaupun didenda RM100, masih je orang berjalan-jalanan ni. Ada juga dalam sosial media ada orang mengatakan bangkali 100 ini nak cukup, mesti dinaikkan. Jadi memang ini diambil pengiraan lah sekarang, diambil kira lah nanti sama ada untuk dinaikkan lagi ataupun ada cara lain lagi untuk mengelakkan lagi, discourage people from keluar rumah lagi lah, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan.